Bismillahirrahmanirrahim. Farihin Abdul Fattah nama saya. Producer Raihan sejak ditubuhkanlah hingga 2001 apabila saya lepaskan. Raihan bergerak sendiri. Tapi sebelum saya melepaskan daripada pengurusan Raihan, yang terakhir ialah membuat projek filem Syukur 21 lah. Saya Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin, pengetua Akademi Al-Ihya yang berpusat di Southville City di Dengkil ini, dan saya juga pengurusi kepada Persatuan Ikatan Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah Malaysia dan terlibat dalam penasihat konten di Norflix TV. Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Kalau macam tu, boleh kita mulakan sekarang? Boleh. Masya Allah, saya kata ini futuristik. Ini seolah-olah doa atau harapan daripada seorang mukmin untuk melihat keamanan dan kemajuan tu dia bergabung. Kalau Ustaz Raja dia nanti boleh dibetulkan. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Itu harapan. Negara yang aman, makmur, mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Itu idea, itu cita-cita bagi semua orang mukmin dan cita yang sama. Satu keberanian lah dalam cetusan pembaharuan dalam industri filem negara. Saya merasakan ia satu percubaan yang berjaya untuk membawa naratif dakwah Islam dalam pawagam. Saya rasa ini satu perkara yang boleh diteruskan dan sangat perlu diusahakan beberapa kelahiran filem-filem yang seumpama. Abang, apa yang abang dah buat ni? Saya tahu ni abang baik. Tapi perbuatan abang dah bawa huru-hara pada raudah, bang. Pasti cabaran-cabaran tak mudah. Dalam keadaan aman sekalipun, dia pasti ada unsur-unsur masalah batin. Masalah inilah hasad apa semua kan. Even kalau kita tengok kaji sejarah jatuh bangunnya satu-satu empire yang hebat zaman-zaman Islam gemilang, Uthmaniyah ke, zaman Abbasiyah ke, dia akan bermula dengan penyakit hati. Luar okey, dahsyat, kemajuan dahsyat. Apa pun suasana, kita tak akan boleh terlepas daripada masalah hati tadi. Syaitan akan cuba memasukkan unsur-unsur perkelahian, unsur-unsur keseteruan, unsur-unsur yang boleh, bibit-bibit yang boleh menimbul kekacauan, dia akan masukkan. Tapi Allah Maha Hebat, Allah ada keampunan. Maksud manusia ni dia buat macam ni kesalahan pun dia berbalik kepada keampunan Allah tu, dan itu sangat-sangat syaitan tak boleh nak buat apa. Jadi di sinilah dia punya, kata orang, dia punya fundamental asas naratifnya ialah tadi ada kesalahan tapi akhiri dengan keampunan. Saya rasa dia kalau dalam kitab-kitab disebut sebagai Al-Madinah Al-Fadilah ataupun Islamic Utopia, satu bandar impian. Satu bandar impian tetapi dalam konteks Islamik. Dan dia punya core dia punya fundamental, kerangka asas dia ialah mentorship. Kalau kita panggil mursyid ataupun murabbi yang memberi guide, petunjuk, kemudian disambut oleh syura. Jadi ini satu konsep yang sangat jelas dan dekat dengan konsep khilafah satu ketika dahulu, yang memimpin dengan cara adanya orang yang berkelayakan dalam pentarbiahan, kemudian ada konsep syura dalam kepimpinan masyarakat. Dan sistem ini saya namakan Eco Space Net System. Masya Allah. Ketika itu sound kita memang buat mixing tu di Bangkok. Dipanggil 5.1 lah. 5.1 ketika itu pertama. Ketika pertama. Yang ada facilities itu juga di Synchro Sound Studio zaman itu. Synchro Sound Studios tahun 98 sekarang Tan Sri atau Datuk Sri Effendi Nawawi, dia yang asaskan studio Synchro Sound. Kalau kita tengok scene Kamal dengan anak dia Daniel tu banyak buat di Synchro Sound Studio. Kita tengok macam suite yang besar itu di Synchro Sound tu. Design dia pun dah futuristik. Sebenarnya dia menang 2 ke 3 anugerah.
3 anugerah. Satu ialah anugerah khas, sebab dia panggil ialah filem yang genre dia nak dia khas lah. Satu lagi ialah sinematografi. Saya saksi sendiri memang diorang punya lighting setup tu memang very tedious lah. Satu lagi lah muzik lah. Itu bagi saya, kalau zaman itu dengan bajet buat muzik macam tu, sekarang saya kalau minta buat filem untuk buat muzik bajet tu pun orang tak bagi. Saya rasa kalau dengan kemampuan yang mereka boleh buat dalam 20 tahun dulu macam tu, saya rasa ketika mereka buat sekarang, mereka boleh pergi lagi jauh. Kerana banyak teknologi-teknologi yang sudah kita teroka dalam bidang perfilman. Tetapi yang lebih penting bagi saya ialah cabaran untuk mengetengahkan filem berunsur Islamik ini dalam masyarakat sekarang. Kesimpulan ni ialah memang pemikir filem atau penerbit filem tidak akan membelanjakan bajet yang besar untuk muzik lah. Jadi usaha tu dengan gabungan kita boleh hire musician, arrangers yang mantap bekerjasama apa semua, dan sebab kita mixing tu pun di Thailand. Sebenarnya bila kita tengok overall, saya notice tadi ada 2 material muzik yang ditampal oleh siapa saya tak tahu. Aneh. Itu persoalan saya tanya tadi. Siapa yang edit benda ni ni version YouTube kan? Wallahualam. Berdasarkan daripada cerita Syukur 21 yang disembahkan tadi, Islam pada masa itu boleh diterjemahkan dalam bentuk filem agar orang boleh faham, dan juga filem-filem yang dikeluarkan tu masih boleh dipenuhi dengan tuntutan syarak. Filem ini menunjukkan penghijrahan seseorang daripada di kawasan yang dilihat sebagai dikelilingi budaya-budaya asing di negeri barat, apabila datang ke tanah air dan dia melihat kemajuan yang ada di Malaysia ini seiring dengan pertumbuhan sains di negeri barat tersebut, dan akhirnya dia menyebabkan dia terbuka hati dan mendapat pencerahan hidayah untuk berubah menjadi lebih baik dan juga memberi sumbangan yang besar pada Islam itu sendiri. Bagi saya dia sebuah filem yang futuristik lah untuk zaman itu. Ketika itu kita tak boleh nak gambarkan, maksud saya bagaimana dengan model Islami itu. Kalau kita cerita tentang filem lain memanglah kita nampak futuristik dia, tapi tak ada lagi filem Islami yang boleh pergi sejauh itu. Cerita ni memang banyak mengimbau kenangan saya dulu, sebab saya rasa zaman 2001 saya masa tu berumur darjah 1, 7 tahun. Jadi memang kenangan lah tengok dengan abang-abang saya, dan memang tengok balik memang rasa macam insya-Allah sangat mengimbau kenangan. Dan memang cerita ni dah ulang balik pun memang masih seronok macam awal-awal tengok dulu.